Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin ucapkan kepada pensyarah yang kami sayangi, Ustazah Fadilah Adibah serta rakan sekelas kami yang kami kasihi. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan atau mengupas kepada anda semua berkaitan cabaran tafsiran semasa perlembagaan persekutuan. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya, Wan Adha, dan empat lagi ahli kumpulan saya yang lain terdiri daripada Muhammad Haziq Afi, Amirul Aiman, Ahmad Ishraf dan juga Ahmad Hakim. Dan di dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan mengenai pengenalan diikuti dengan 4 cabaran tafsiran yang dihadapi semasa perlembagaan persekutuan, iaitu kelangsungan elemen tradisi ataupun warisan, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kontrak sosial dan akan diakhiri dengan kesimpulan. Sebagai permulaan, rakan saya Ahmad Ishraf akan menerangkan mengenai pengenalan bagi tajuk kami. Terima kasih kepada saudara Wan Adha. Nama saya Ahmad Ishraf bin Zaimi. Saya akan menerangkan mengenai apa itu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis yang menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal Tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Perlembagaan Persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Raja-Raja bagi negeri-negeri. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kepentingan Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan antara kaum. Yang kedua, memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan tulus. Yang ketiga, menjamin perkembangan ekonomi negara. Dan yang terakhir, berperanan dalam mengekalkan hak istimewa golongan Bumiputera. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Haziq untuk meneruskan perbentangan ini. Terima kasih kepada saudara Ahmad Ishraf. Saya Muhammad Aziz Afi akan menerangkan tentang cabaran dan langkah dalam mengekalkan tradisi dan warisan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tradisi boleh ditakdirkan sebagai sesuatu kebiasaan, pemindahan dan kesinambungan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Adat yang telah diwarisi ini kekal turun-temurun yang sudah menjadi amalan dalam kehidupan seharian sesuatu masyarakat. Dalam erti kata lain, ianya menggambarkan sejarah, budaya dan fahaman sesuatu bangsa dan masyarakat. Di dalam konteks perlembagaan, beberapa unsur tradisi yang wujud dalam zaman kolonial dan pra-kolonial yang telah diamalkan oleh masyarakat setempat. Unsur-unsur tradisi ini amat penting untuk menstabilkan politik sesebuah negara dan merupakan perkara yang signifikan untuk menzahirkan identiti Malaysia serta memupuk persefahaman dalam masyarakat. Selepas negara Malaysia mencapai kemerdekaan, perkara-perkara yang berunsurkan tradisi atau warisan ini telah menjadi lambang dan sinonim kepada negara. Dengan meletakkan unsur tradisi di dalam perlembagaan yang merangkumi pentadbiran negara, budaya dan sosial akan menjadi tunjang kepada falsafah negara. Perkara ini juga yang mendukung mekanisme pentadbiran negara. Secara tidak langsung, elemen tradisi ini perlu seringkali disebut di dalam perlembagaan. Di samping itu, melihat kepada keadaan negara pada hari ini, elemen ini juga pengimbang dan juga membentuk demokrasi. Jika demokrasi itu tidak ada sebarang kayu ukur untuk dikawal rapi dan tiada mekanisme yang baik, maka ianya boleh menjadi sistem yang tidak baik dan seimbang. Seperti di negara-negara barat yang mengamalkan diktator yang merupakan seorang pemimpin berkuasa mutlak kepada negara tersebut. Dalam sistem diktator, rakyat tidak berhak menentukan pemimpin. Malah pemimpin yang mentadbir negara berupaya melaksanakan undang-undang sendiri tanpa berunding dengan pihak-pihak yang lain.
Sistem ini sangat berbeza dengan sistem demokrasi yang telah diamalkan di Malaysia, yang mana rakyat juga berperanan dalam menentukan kerajaan yang akan memerintah negara. Unsur-unsur tradisi yang terdapat di dalam perlembagaan adalah Islam agama persekutuan, penerusan sistem beraja yang telah diwarisi, pengekalan institusi Majlis Raja-Raja dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Empat unsur ini telah diamalkan sejak zaman sebelum datangnya penjajahan di tanah Melayu. Justru, unsur ini perlulah dipelihara untuk menjamin ketenteraman kaum dan kestabilan politik. Dalam masa yang sama, ia merupakan permuafakatan yang telah dipersetujui oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Selain itu, untuk memastikan susun atur ini diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan, dengan adanya unsur-unsur perlembagaan persekutuan juga dilihat unik dan istimewa, malah menjadi jati diri masyarakat Malaysia. Pada masa yang sama, perkembangan teknologi maklumat turut memberi impak terhadap unsur-unsur tradisi ini. Kewujudan aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan Instagram telah membuka ruang kepada penggunanya untuk memberi pandangan dan idea secara terbuka. Disebabkan ini, kita sering melihat provokasi yang berlaku di media sosial yang telah mencabar unsur tradisi ini. Perkara ini antara cabaran yang hebat kepada perlembagaan persekutuan. Unsur-unsur tradisi yang unik telah dijamin kedudukannya dalam perlembagaan persekutuan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah memastikan perkara ini sentiasa dipelihara supaya tradisi ini terus kekal sepanjang zaman. Dalam masa yang sama, rakyat Malaysia boleh hidup dalam keadaan aman dan damai. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Amirul Aiman untuk meneruskan perbincangan ini. Terima kasih Saudara Muhammad Haziq Hafiz. Baik, cabaran tafsiran sebagai perlembagaan persekutuan seterusnya yang akan saya bentangkan adalah agama Islam sebagai agama rasmi. Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia adalah merupakan salah satu unsur tradisi di dalam konteks sosial. Islam sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan persekutuan Malaysia merujuk kepada perkara 3/1. Menurut Syed Muhammad Naqvi Al-Attas pada tahun 1972, Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Sebelum merdeka, agama Islam sudah pun lama bertapak di negeri-negeri Melayu seperti Johor dan Terengganu. Hal ini termaktub dalam perkara 7 Perlembagaan Negeri Johor 1965 dan peruntukan bab 51 Perlembagaan Negeri Terengganu 1911. Islam adalah agama persekutuan bagi Malaysia. Perkataan adalah bukan menunjukkan hendaklah, malahan ia bermaksud bahawa agama Islam sememangnya diterima sebagai agama bagi negeri-negeri persekutuan di Malaysia. Islam juga disebut sebagai agama rasmi di Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, perkataan rasmi bermaksud sesuatu atau dalam konteks ini agama Islam disahkan oleh kerajaan atau yang berkuasa, yang diisytiharkan oleh kerajaan atau jabatan dan lain-lain. Syam Rahayu Abdul Aziz mentafsirkan istilah rasmi menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama negara, state religion, seperti mana yang telah diisytiharkan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Menurut Abdul Aziz Bari pada tahun 2008 pula, ungkapan Islam sebagai agama rasmi atau Islam sebagai agama persekutuan meletakkan agama Islam sebagai suatu nilai yang sangat tinggi dan dominan serta diberi keutamaan dan tidak boleh dikesampingkan atau dikecualikan sama sekali. Hal ini sejajar dengan maksud rasmi itu sendiri, yakni bermaksud yang disahkan oleh negara atau perlembagaan. Tambah beliau lagi, ungkapan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia menunjukkan bahawa agama Islam adalah jati diri persekutuan Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, jati diri adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya, yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Dalam erti kata lain, jati diri juga bermaksud identiti yang menjadi lambang kepribadian seseorang, sesuatu kaum, bangsa dan sebagainya.
di negara kita. Antara cabaran utama kepada Islam dan umatnya di negara ini ialah cabaran berkaitan akidah. Perkara yang menjadi fokus masa ialah berkaitan kebebasan menganut dan mengamal doktrin yang diisytiharkan salah oleh pihak berautoriti agama. Dalam konteks ini, Majlis Fatwa Kebangsaan yang mengharamkan penyebaran faham Syiah dan ajaran sesat lain telah dipersoal dan diperjuangkan sebagai satu cabang hak yang hendaklah diserahkan kepada setiap individu untuk memilih dan mengamal doktrin serta menentukan akidah masing-masing tanpa sebarang peduli atau perhatian dan jagaan daripada pihak berautoriti agama. Kesan daripada geseran atau fahaman kebebasan dalam menentukan atau memilih akidah bagi orang-orang Islam ini ialah setiap individu atau kumpulan yang mempunyai kebebasan menentukan doktrin kepercayaan mereka serta juga masih menamakan atau menggelar diri mereka sebagai orang Muslim, orang Islam tanpa menghiraukan kriteria akidah Islam sebenar. Ini bukan sahaja memberikan kebebasan terbuka dan liberal, tetapi juga akan menyebabkan kekeliruan akidah dan seterusnya akan menghakis dan merosakkan akidah umat Islam. Mahkamah Syariah berkaitan juga dalam perbincangan ini ialah tuntutan kebebasan menukar agama. Perjuangan sesetengah kelompok hak asasi untuk membolehkan seorang Islam menukar agamanya sudah tidak asing lagi di ruang khalayak kita. Berkaitan juga, pihak terbabit juga cuba menafikan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam menukar agama umat Islam. Dalam aspek perundangan, pihak ini sebenarnya telah tidak mengambil berat kepada keputusan mahkamah dalam kes Azlina Jalani. Keputusan kes Azlina Jalani antara lain menyatakan bahawa seseorang yang mahu menukar agama Islam kepada agama lain hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa agama. Keputusan ini dibuat oleh Mahkamah Sivil. Bidang kuasa itu bukan ditegaskan oleh Mahkamah Syariah tapi oleh Mahkamah Sivil. Dengan kata lain, institusi Mahkamah Syariah mempunyai kerangka atau asas perundangan yang kukuh untuk memelihara akidah orang Islam. Dalam perbincangan di atas mengenai cabaran akidah umat Islam, cabaran ke atas institusi fatwa termasuk kedudukan mufti juga agak jelas. Seringkali kita dengar komen dan ulasan tentang kedudukan fatwa dan kewibawaan para mufti. Fatwa merupakan hukum Islam. Antara cabaran setakat ini ialah fatwa dianggap sebagai satu bentuk yang dibuat oleh golongan elit agama. Fatwa dianggap sebagai penegasan kuasa mufti yang membuat hukum tidak melalui proses demokrasi sebagaimana kehendak sistem perundangan. Hujah saya mengenai perkara ini ialah fatwa menjadi sumber hukum dalam perundangan Islam. Kedudukannya juga terpahat jelas dalam sejarah pentadbiran dan perundangan Islam negara dengan pengenalan sistem perlembagaan, sistem pentadbiran agama Islam yang meletakkan urusan pentadbiran agama Islam termasuk perundangan kepada institusi agama tersebut. Perkara tersebut ialah fatwa melibatkan proses membuat hukum untuk diterima pakai oleh umat Islam. Proses pengeluarannya juga begitu mantap dibahas dan diputuskan mengikut hukum dan prosedur syarak. Oleh itu, persoalan bahawa fatwa tidak diluluskan melalui proses demokrasi itu tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan kedudukan fatwa. Ini kerana persoalan hukum syariah ini hendaklah dilaksana mengikut kehendak hukum syarak juga. Perkara yang kita tidak boleh terlepas pandang ialah walaupun fatwa ini dibuat oleh mufti, ia bukanlah semata-mata keputusan mufti. Tetapi proses mengeluarkan fatwa itu melibatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara yang mahu difatwakan. Setelah itu, fatwa juga hendaklah diwatakan sebelum ia diterima pakai. Setelah dilihat kepada apa yang saya sebut di atas, cabaran yang dihadapi oleh agama Islam dan masyarakat Islam negara kita ketika ini bersangkutan dengan perkara yang paling penting iaitu cabaran terhadap akidah. Berhubungan dengan itu, secara langsung atau tidak langsung, cabaran yang dihadapi ini juga ialah cabaran ke atas kedudukan dan status institusi Islam. Sekian ulasan daripada saya mengenai agama Islam sebagai agama rasmi. Saya mempersilakan rakan saya, Saudara Ahmad Hakim, untuk menerangkan tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Terima kasih diucapkan kepada Amirul Aiman. Baiklah, saya Ahmad Hakim bin Kamis akan meneruskan berkenaan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seperti yang mana kita tahu, bahasa Melayu telah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara Malaysia. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, ia telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961 pindaan 1966. Namun demikian, bahasa selain bahasa Melayu juga masih dibenarkan untuk digunakan dan diajar. Contohnya,
Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin bagi kaum Cina dan bahasa Tamil bagi kaum India. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada perjuangan dan cabaran bahasa kebangsaan di Malaysia. Yang pertama ialah penggunaan bahasa Melayu yang tidak konsisten dalam sistem pendidikan negara Malaysia. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Inggeris mula diperkenalkan dalam mata pelajaran sains dan matematik di peringkat sekolah, di mana buku teks serta soalan peperiksaan dibuat dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, generasi Melayu kini bersaing di peringkat global dengan menggunakan bahasa Inggeris sama ada di dalam pertandingan maupun dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, masyarakat Cina dan India lebih gemar dan memilih untuk menghantar anak mereka ke sekolah vernakular sebagai tempat pembelajaran anak mereka. Perjuangan dan cabaran yang kedua adalah penguasaan bahasa Melayu yang kurang baik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, kaum Cina dan India akan gemar menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil dalam kehidupan seharian mereka kerana bahasa berikut adalah bahasa ibunda mereka. Disebabkan itu, penguasaan bahasa Melayu yang kurang baik dalam segelintir kaum Cina dan India. Seterusnya, terdapat juga segelintir pemimpin masyarakat yang tidak mahir bertutur dalam bahasa Melayu. Dengan itu, sebagai seorang pemimpin, masyarakat mereka seharusnya menunjukkan sifat yang baik kepada masyarakat agar menjadi teladan buat masyarakat di Malaysia. Seterusnya, penggunaan bahasa rojak dalam bahasa Melayu yang dapat menghilangkan identiti asal bahasa Melayu. Oleh itu, penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia semakin kurang baik. Perjuangan dan cabaran yang terakhir adalah persepsi sorong masyarakat mengenai kedudukan bahasa Melayu. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Inggeris dalam acara rasmi yang besar walaupun majoriti dalam acara tersebut adalah masyarakat Malaysia. Seterusnya, bahasa Inggeris mula mengambil alih kedudukan bahasa dan mendominasi perindustrian perdagangan negara. Sejak kebelakangan ini, bilangan penutur bahasa Melayu yang bahasa ibundanya bahasa Melayu terus berkurangan kerana banyak dalam kalangan mereka lebih suka dan rela menggunakan bahasa Inggeris meskipun kurang fasih dalam bahasa tersebut. Kini, bahasa Inggeris telah menjadi sebagai bahasa dunia dan antarabangsa yang digunakan oleh semua negara di dunia ini. Bahasa kebangsaan akan disaingi hebat oleh bahasa Inggeris yang masih mendapat kedudukan yang tinggi. Ini disebabkan terdapatnya golongan yang tidak berkeyakinan terhadap kemampuan bahasa Melayu untuk menggantikan peranan bahasa Inggeris sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan bahasa kebangsaan. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Antaranya adalah memastikan urusan rasmi negara menggunakan bahasa Malaysia, memansuhkan sekolah vernakular, menerbitkan buku seni dan kandungan dalam bahasa Malaysia, memperkasakan Dewan Bahasa dan Pustaka, melibatkan syarikat korporat dalam aktiviti kebahasaan dan yang terakhir adalah menguatkuasakan bahasa Malaysia dalam penyiaran dan periklanan. Oleh itu, langkah untuk mengembalikan martabat bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa ibundanya bahasa Melayu sememangnya penuh ranjau dan berliku. Tugas itu bukan mudah, malah syarat dengan pelbagai cabaran. Pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda penutur bahasa Melayu memerlukan komitmen daripada pelbagai pihak yang merangkumi pihak berkuasa, media serta penutur asli bahasa Melayu itu sendiri. Tanpa kesungguhan, kejayaan tidak akan terhasil. Oleh itu, peranan setiap pihak yang terlibat amat ditagih demi kelestarian bahasa Melayu. Sebagai pelajar di sekolah dan institusi pengajian tinggi, kita seharusnya mengeksploitasikan bahasa Melayu supaya dapat menarik minat mempelajari bahasa Melayu. Rakyat Malaysia juga harus mengeksploitasikan bahasa Melayu di laman-laman sesawang supaya dapat dipelajari oleh rakyat di seantero dunia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Wan Adha. Terima kasih saudara Ahmad Hakim. Baik, sambungan bagi cabaran tafsiran semasa perlembagaan persekutuan, sekarang saya akan menerangkan pula mengenai kontrak sosial. Tapi sebelum itu, apakah yang anda faham mengenai kontrak sosial ini? Jadi, kontrak sosial merupakan suatu pemufakatan yang dibuat secara bersama antara orang Melayu dengan bukan Melayu sebelum kita merdeka. Dan pemufakatan ini bertujuan untuk mencapai keharmonian serta perpaduan kaum yang melibatkan 5 elemen utama di mana elemen ini kemudiannya dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 5 perkara tersebut adalah: pertama sekali, agama Islam sebagai agama persekutuan.
Yang kedua, kewarganegaraan mengikut prinsip jus soli di mana prinsip jus soli membawa maksud hak kerakyatan sama rata ataupun taraf kerakyatan tanpa mengira bangsa dan juga keturunan. Elemen ketiga pula adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat, hak keistimewaan Melayu dan juga bumi putera. Dan akhir sekali, kedudukan institusi raja. Jadi, kontrak sosial juga harus dianggap sebagai persetujuan kaum bukanlah hanya di kalangan para pemimpin ataupun kumpulan elit tertentu sahaja. Kerana pemufakatan ini telah berjaya mendapat sokongan rakyat yang dibuktikan dengan kemenangan Perikatan dalam pilihan raya pada tahun 1955. Oleh hal itu, rakyat perlulah betul-betul faham mengenai fakta sejarah bahawa kontrak sosial yang berjaya dicapai ini adalah sebenarnya melalui proses muafakat dan musyawarah. Dan melalui persefahaman yang dicapai melalui kontrak sosial ini, barulah kita berjaya membentukkan negara Malaysia yang ada sekarang ini. Jelaslah di sini bahawa kontrak sosial merupakan asas penting perpaduan dalam kalangan penduduk berbilang kaum di negara kita. Seterusnya, apakah pula tujuan idea kontrak sosial ini diwujudkan? Sebagai dasarnya, idea ini telah diperkenalkan untuk melindungi kaum Melayu dan mengurangkan kesan daripada segi ekonomi, pentadbiran dan politik daripada kaum pendatang pada masa lalu. Ini kerana kontrak sosial dapat menyelesaikan perbezaan kepentingan diri ataupun kelompok masing-masing. Selain itu, memastikan kepentingan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. Ia juga dapat memastikan persetujuan yang dicapai kekal dan diwarisi turun-temurun kerana persetujuan ini dianggap memenuhi kepentingan yang berpanjangan dan tidak dilupakan juga untuk memastikan setiap pihak yang bersetuju mematuhi dan menyampaikannya kepada generasi seterusnya agar ia tidak bercanggah pada masa hadapan. Dan di dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, kontrak sosial penting untuk mewujudkan masyarakat yang mapan dan kukuh berasaskan kesedaran terhadap kepentingan nilai saling memahami, saling menghormati dan juga bertolak ansur. Sehubungan dengan itu, rakyat Malaysia khususnya generasi kini perlulah mengambil berat akan sejarah negara kita. Hal ini kerana walaupun kontrak sosial ini telah diajarkan kepada kita sejak kita bangku sekolah lagi di dalam subjek sejarah, namun mutakhir ini masih ada masyarakat yang terlupa sehingga begitu kritis dan semakin berani memperkatakan isu kontrak sosial ini secara terbuka melalui media massa. Justru, sebagai sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik, agama, budaya dan bahasa, keamanan di Malaysia amat penting sebagai satu jaminan untuk mencapai kemakmuran. Sekiranya kepelbagaian ini tidak dapat ditangani dengan baik dan cekap, pertelingkahan, perselisihan faham dan juga kekacauan akan berlaku. Kita semestinya tidak mahu melihat monumen berdarah iaitu peristiwa 13 Mei berulang kembali. Justru, kontrak sosial merupakan wahana yang penting bagi mencapai tuntutan demokrasi dan sekaligus mewujudkan perpaduan kaum. Jadi, apakah langkah yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan daripada perselisihan faham dan kekacauan ini berulang? Semestinya terdapat banyak usaha yang kita boleh lakukan daripada pelbagai pihak. Sebagai contoh, rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Selain itu, hari perayaan juga sepatutnya diraikan bersama-sama. Sebagai contoh, kita boleh mengunjungi antara satu sama lain di mana dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memahami serta menghormati perayaan antara satu sama lain. Langkah yang lain pula adalah melalui aktiviti sukan kerana tidak dapat kita nafikan yang sukan adalah satu ejen perpaduan. Sebagai contoh mudah, kita dapat lihat di stadium ketika mengacarakan perlawanan ataupun pertandingan apa-apa sukan sekalipun, kita dapat perhatikan semua rakyat kita akan berkumpul, bersorak beramai-ramai untuk menyokong pasukan kegemaran mereka tanpa mengaitkan sedikit pun mengenai kaum dan juga bangsa. Dan akhir sekali, media massa juga sewajarnya menyebarkan mesej positif tentang kepentingan perpaduan kepada seluruh masyarakat. Jelaslah sebenarnya terdapat berjuta langkah, malah sekecil-kecil tindakan pun yang dapat membantu dalam mewujudkan negara yang aman damai. Sebagai kata mudah, kita semua perlulah memahami dan menghormati antara satu sama lain kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, budaya, agama dan bangsa. Elakkan provokasi, bersikap baiklah terhadap semua orang. Ingat pepatah Melayu ada mengatakan, bersatu teguh, bercerai kita roboh.
Sekian itu sahaja ulasan daripada saya berkenaan kontrak sosial menutupi 4 cabaran yang kami bincangkan pada hari ini. Sebagai penutup, rakan saya Ahmad Ishraf akan menyimpulkan pula tentang apa yang telah kami terangkan pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Wan Adha. Sebelum saya mengakhiri pembincangan ini, apa yang saya dapat simpulkan daripada Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Yang kedua, Perlembagaan Malaysia yang diubah menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara, dan di samping memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat. Yang ketiga, perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Yang keempat, permuafakatan sosial yang dipersetujui sewaktu membubal perlembagaan merupakan persetujuan yang telah diterima oleh pelbagai pihak pada ketika itu. Yang terakhir, ketinggian perlembagaan seharusnya dijunjung bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Baiklah, maka sekian kesimpulan bagi pembentangan kami merangkul penutup bagi kupasan tajuk kami iaitu cabaran tafsiran semasa Perlembagaan Persekutuan. Diharapkan semua maklumat jelas disampaikan dan dapat memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih atas perhatian.